Sini saya ada all-in-one liquid cooler. Cocokkan 12 volt. Sini dah hidup, menyala kipas dia dah bergerak. Okey, sini Peltier Saya letak saya punya thermal pad sini. Tengok saya titiskan air. Air ni akan jadi ais. Tengok. Sudah jadi ais dah. Sampai jadi ais. Ini cooler saya dah buat DIY sebelum ni. Saya guna balik saja. Saya nak eksperimen. Berapa kuat kita perlu sejukkan kita punya handphone ni supaya dia punya performance dia kekal maksimum. Jom. Okey, handphone yang saya akan gunakan untuk eksperimen ni akan menggunakan prosesor Snapdragon 888. Antara prosesor paling laju lah untuk mobile sekarang ni, Android khususnya. Bila dia laju, bermaksud dia akan menggunakan banyak power. Power dia tinggi. Bila power dia guna tinggi, dia akan hasilkan haba. Haba tu pula bila makin panas kat sini, makin banyak haba dalam ni terkumpul, dia punya suhu makin naik, dia akan turunkan dia punya performance supaya haba tu tak jadi terlalu banyak. Jadi untuk mengekalkan dia punya performance ni maintain je, kita kena buang haba tu. Untuk buang haba ni ada banyak solution. Ada orang letak kat depan kipas lah, ada orang pakai contohnya macam cooler macam ni kan, yang orang main game tu kan. Saya akan eksperimen ni. Dari segi teori saya rasa cukup hanya gunakan heatsink saja. Cuma heatsink tu berapa besar tak tahu. Sebab itu saya dah ready ke sini. Ada heatsink kecil saya yang lepeh satu. Saya nak buat eksperimen ni. Lepas tu saya nak pakai heatsink yang besar sikit, yang dia punya luas permukaan dia besar lagi. Besar sikit daripada ni. Okey. Kemudian saya nak pakai heatsink yang gedabak sikit lagi ni, yang lebih kira macam sama saiz dengan handphone ni lah. Boleh kata setengah lebih sikit daripada saiz handphone ni. Saya nak tengok ini pakai macam ni lebih elok ke, ataupun pakai yang standard punya orang jual. Yang cooler ni, yang dalam ni ada Peltier juga. Cuma ini yang low power punya lah, tak sejuk sangat. Dan solution terakhir saya nak pakai saya punya all-in-one liquid cooler ni. Liquid cooler kat sini. Kemudian kat atas ni saya letak Peltier. Peltier yang dalam 60 watt punya Peltier, 60 watt, 70 watt punya Peltier. Ini punya sejuk boleh tukar air jadi ais. Bukan setakat jadi basah-basah, jadi ais terus. Untuk saya compare data, saya akan gunakan yang app benchmark ni. Saya akan run berturut-turut sebanyak 8 kali. First saya akan buat 8 kali untuk saya punya handphone saja, tanpa letak sebarang solution buang haba. Saya tengok berapa banyak dia punya performance akan drop. Kemudian saya akan tambah heatsink kecil, kemudian heatsink besar sikit lagi, lepas tu heatsink gedabak lagi. Then saya nak cuba pakai yang commercial punya produk. Dan last kali DIY punya produk. Saya punya DIY yang gedabak gila ni, sampai jadi ais ni. Kita akan compare. Alright. Okay, benchmark Geekbench. Okay, saya akan buat 8 kali Alright. Okay, habis result yang ke-8. Okay. Okay, settle first run. Setengah jam saya test ni. Okay, dia punya result dia ni. Korang nampak kan? Daripada first kali awal-awal saya buat, markah dia dalam single core tu dalam 1132. Test yang keempat tu, maksudnya dah dalam lepas 10 minit lebih saya guna handphone saya konsisten, dia punya performance drop sampai 760. Dia punya single core. Final score dia 770. Kita bahagi dengan markah pertama dia 1132. Okay, kali 100. Berapa persen dia punya performance tinggal? 68% je tinggal. Hanya 10 minit saja kita guna handphone ni, dia punya performance dia drop 32%. Tinggal 68% saja. Daripada 100% dia punya performance, lepas 10 minit kita duk guna handphone kita, drop performance sampai 68. 32% hilang. Ini kalau tak ada sebarang solution untuk buang haba dia. Sekarang kita letak heatsink kecil. Kita test pula. Dia akan panas dekat area sini. Jadi saya akan letak heatsink semua kat sini. Okay, saya delete semua history. Okay, dah kosong balik history saya ni. Okay, benchmark. Saya start balik. Run CPU benchmark. Okay, settle. 8 kali kita ada dia punya heatsink ni. Kecil je saya pakai. Okay, performance pertama 1127. Dia maintain, dia makin lama rendah. Tapi bukan 10 minit lah. Maksudnya dia makin slow. Dia maintain selepas dalam 30 minit, 20 minit, 30 minit dia dah maintain dia punya performance dia. Okay, kita tengok berapa banyak dia drop. Okay, ending result dia 831.
bahagi 1127 kali 100. 73% dia punya performance dia. Hanya dengan tambah heatsink kecil ni kita dah improve kita punya performance. Bila kita guna handphone kita lama secara heavy, kita hanya perlu tambah heatsink kecil ni saja untuk improve kita punya performance sebanyak 5%. Okay, next. Kita upgrade, kita besarkan sikit. Tengok apa jadi. Alright, sekarang saya nak pakai yang besar sikit. Besar sikit je compare dengan yang ini. Yang nipis ni. Okay, letak kat tengah macam ni. Dan saya akan ulang balik 8 kali. Okay, dan sekarang ini result dia. Awal markah 1133, kemudian ending dia 906. Sekejap, saya tengok dia punya percentage. 79% ataupun 79.9, kira 80% lah. So heatsink kecil ni dapat improve dia punya performance sebanyak 5% compare kalau tak pakai apa-apa. Test pertama 68% performance drop lepas 10 minit. Test kedua, lepas saya pakai heatsink kecil ni, dia punya performance drop dia dia boleh maintain sampai 73%. Maksudnya kalau kita compare yang pakai heatsink kecil dengan tanpa heatsink, beza dia 5%. Antara yang tak pakai heatsink ni. Bila kita pakai heatsink besar sikit, yang test ketiga ni, kita punya beza tu dalam banyak beza ni. Kalau ini 5%, ini tambah lagi 7, ini dalam 12% beza ni. Antara tak pakai heatsink dengan pakai heatsink besar sikit, 12% dia punya performance beza. Sekarang kalau saya pakai heatsink yang gedabak macam ni okay, yang gedabak pula, kita tengok. Okay, heatsink gedabak ni letak sini. Kita terus macam ini. Okay, saya start benchmark. Okay, settle. Daripada 1129 sampai 905, 80.1, kira 80% lah. Yang gedabak besar ni tak ada beza sangat dengan yang kecil sikit ni. Okay, sekarang second last saya akan gunakan yang penyejuk handphone yang biasa orang beli ni. Kalau ni saya pakai Realme. Sekejap saya test Saya cocok USB dan saya hidupkan dia. Kipas dia dah berpusing dah. Belakang ni saya akan rasa sejuk sikit. Okay, bahagian panas saya area sini sikit kot. Jadi letak kat sini. Benchmark, saya akan start run CPU test. Alright. Okay, settle 8 test. Dia punya last performance dia 907 bahagi 1133 kali 100. 80%. So dia main dekat 80%, 81%. Lebih kurang je dengan kita pakai heatsink yang kecil ni dengan heatsink yang besar ni. Okay, ini saya cabut daripada handphone. Sekarang kita akan gunakan big boy punya cooler. Ini DIY saya. Sebelum saya sambung eksperimen ni, video ni ada iklan. Video ni ditaja oleh Najib Asadok. Dia suruh saya iklankan dia punya ebook. Ebook percuma je. Kalau korang nak belajar bisnes, boleh dapatkan ebook percuma ni. 6 ebook copywriting yang buatkan orang rebut bukan cabut. Okay, dia bagi ebook free je. Korang hanya perlu pergi ke link naktarikpelanggan.com, download ebook free. Okay, kita sambung eksperimen. Okay, saya cucuk plug dulu. Okay, sekarang saya hanya simply lekatkan dekat sini, tempat kat tengah-tengah ni yang saya rasa paling banyak haba dikeluarkan. Okay, dan saya pun akan on kan. Alamak, ini tak straight lah. Macam ni saya straight ni. Saya pun akan mula delete all. Saya akan mulakan benchmark. Alright. Okay, finally settle. Tak tepi sikit. 1123 sampai ke hujung 1128. Makin improve dia punya performance dia. Kalau tak biasa maksimum tadi saya dapat pun 1133 macam tu. Ini dapat dalam 1134. Maksimum lah saya dapat sini. Maintain je 1134. Berair saya atas tu. Okay, saya turn off. Sejuk handphone. Dia punya performance dia tu maintain 100%. Meningkat sikit lah. Tapi kira boleh kata 100% lah. Alright, kesimpulan. Saya dah ada result test 1 sampai test 6 ni. Okay, untuk test 1 nampak performance kita akan drop tanpa pakai sebarang heatsink. Ini untuk case handphone ni lah, Xiaomi Mi 11 ni yang pakai Snapdragon 888.
Lepas 10 minit dia punya performance tinggal 68%. Masuk test 2, saya pakai heatsink kecil je. Heatsink kecil ni akan improve saya punya performance sebanyak 5% selepas saya dah guna dalam 10 minit ke 13 minit. Macam tu. Okay. Then, ini adalah optimal punya solution. Untuk eksperimen 3, saya pakai yang heatsink besar sikit ni. Tak ada besar mana pun, besar sikit je. Performance saya boleh maintain 80% selepas 10 minit guna. Dan saya berterusan guna sampai 30 minit. Hanya letak sini je, kat tengah ni. Tak kacau apa, tak guna elektrik, akan maintain kita punya performance dalam 80%. Kalau nak main game ke apa, nak tengok, nak buat live streaming ke, takut handphone kita panas kan, pakai heatsink yang macam ni. Tak perlu nak besar sangat, tapi jangan terlalu kecil macam ni. Ini hanya improve 5%. Kalau macam ni kita boleh improve sampai dalam 12-13% kita boleh improve bila guna lama. Dan bila saya guna solution yang besar lagi ni, ada improvement sikit, tapi sikit sangat. Ini test 4 ni 80.1. Walaupun luas permukaan dia dah banyak, tapi itulah dia punya efficient. Nak keluarkan haba tu tidak cukup untuk cover kita punya processor ni supaya sejuk. Bila saya pakai standard cooler yang kita jumpa kat pasaran, yang ada Peltier juga dalam ni, ada efek, memang ada berkesan, tapi kesan dia ini 80 hingga 81% saja. Kita punya performance tinggal. Maksudnya 20% still drop. Dia punya efek dia hampir sama kalau dalam kes saya lah. Dan solution terakhir paling dapat output maksimum, test yang ke-6, 100% dia punya performance. Dia improve sikit lah performance dia sebenarnya. Nak senang cerita, dia punya performance dia sentiasa maintain maksimum. Sebab apa saya punya DIY cooler ni boleh maintain performance dia maksimum? Adalah kerana haba tu fully dikeluarkan pada handphone ni. Maksudnya saya boleh berjaya sejukkan sampai dia punya processor dia pun maintain sejuk. Tapi tak logik lah, tak praktikal lah nak pakai benda ni. Tak praktikal. Sebab benda ni dah lah gedabak pakai current tinggi ni. Ini 60 watt, 70 watt punya current nak pakai. Bila tengok eksperimen ni, solution terbaik adalah pakai heatsink yang sederhana. Tak berat pun, tak mengganggu tangan sangat. Sebab saya sendiri okey saja, tak kacau tepi-tepi ni. Saya letak thermal pad ni pun dia akan automatic macam melekat sikit kalau pakai thermal pad. Itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Oh ya, saya terima kasih pada Qualcomm sebab sponsor, ataupun dia bukan bayar saya, tapi dia orang belanja saya handphone yang ada Snapdragon 888 untuk saya buat eksperimen ni. Okey, itu saja. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum. Okey dek, jangan nangis. Jom main dengan ayah.